Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Rahmanu ya Rahim. Ya Allah, berkatilah umur kami. Ya Allah, berkatilah ahli keluarga kami. Ya Allah, berkatilah rizki yang Kau limpahkan kepada kami. Ya Allah, berkatilah ilmu yang Kau ajarkan kepada kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berikanlah kepada kami rizki yang halal dan baik. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami amal ibadah yang Kau terima. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala kesusahan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala kesusahan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala kesusahan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala kesusahan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang bersyukur. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang bersyukur. Ya Allah, jadikanlah kami dan zuriat kami orang-orang yang mendirikan salat. Ya Allah, jadikanlah kami dan ahli keluarga kami orang-orang yang mendirikan salat. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa ibu bapa kami. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa ibu bapa kami. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa ibu bapa kami. Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kami. Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara ahli keluarga kami. Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara sahabat-sahabat kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di akhirat. Ya Allah, jauhkanlah kami dari api neraka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini adalah majlis ilmu kita yang terakhir untuk kita bersama-sama mempelajari, mengupas dan mengkaji kitab Mutiara Hikam 48 pertemuan. Dalam 12 bulan, dalam 1 tahun juga, alhamdulillah, kita boleh mengkhatamkan kitab ini. Banyak perkara-perkara yang telah kita kupas, banyak perkara-perkara yang telah kita pelajari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat pada ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati masa tuan-tuan dan puan-puan yang insya-Allah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala masa tersebut akan menjadi saksi bagi kita di akhirat nanti bahwa kita telah menggunakannya untuk mencari perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga harta benda yang tuan-tuan dan puan-puan belanjakan untuk boleh hadir dalam majlis ilmu ini. Saya ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan kepada semua tuan-tuan dan puan-puan, kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah memberikan sajaan untuk majlis ilmu ini dan juga majlis ilmu yang lain. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang boleh melipat gandakan pahala dan kebaikan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Saya dan kami dalam Bi'anahum Quran hanya boleh mendoakan kebaikan untuk tuan, puan dan semua ahli keluarga. Karena ini adalah pertemuan kita yang terakhir, maka kita akan mengupas hikmah-hikmah yang terakhir, hikmah yang ke-257 sehingga hikmah yang ke-259 dari himpunan kata-kata hikmah yang disusun oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Mungkin sebahagian dari tuan-tuan dan puan-puan yang melihat kepada buku yang dicetak oleh percetakan yang lain, buku yang disyarah oleh orang lain,
Kata hikmahnya boleh jadi lebih ataupun kurang dari 259. Ini karena ada beberapa hikmah yang dihimpunkan oleh sebahagian orang dan ada beberapa hikmah yang dipisahkan oleh sebahagian orang yang lain. Kata-kata hikmah yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ianya meringkaskan kepada kita tentang 3 perkara utama di dalam agama. Kata-kata hikmah yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala mengajarkan kepada kita tentang hakikat keimanan dan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah keimanan yang mesti dibina di atas asas ilmu. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah keimanan yang dibina di atas asas ilmu yang berpandukan kepada Al-Quran dan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kata-kata hikmah yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah juga mengajarkan kepada kita tentang penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjelaskan tentang hakikat hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hubungan antara seorang pekerja dengan tuannya. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Kita adalah hamba dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencipta kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur rezeki kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kebaikan kepada kita. Kita berdoa kepada Allah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menzahirkan, untuk mentahqiqkan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahagian yang kedua dalam kata-kata hikmah yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari adalah kata-kata hikmah yang mengajarkan kepada kita untuk membersihkan hati kita. Tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, pembersihan hati. Banyak kata-kata hikmah yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari menyentuh hati kita agar kita insaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengajarkan kita untuk bersangka baik kepada Allah. Mengajarkan kita untuk bersangka baik kepada saudara-saudara kita orang yang beriman. Membuat kita sedar bahwa orang lain yang jatuh pada perbuatan dosa tak mesti dia mati dalam keadaan berdosa. Boleh jadi ada pintu taubat yang Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan kepadanya yang menyebabkan dia mati dalam keadaan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang luas. Di sini kita diajarkan untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kita sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersangka baik bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala terima amal ibadah kita. Bersangka baik bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat kita. Bersangka baik bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar dan mengabulkan doa kita. Pada bahagian yang ketiga dari kata-kata hikmah yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullahu ta'ala adalah nasihat-nasihat untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperbanyak zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita tahu, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun kita sedar bahwa banyak kali dalam keadaan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berada dalam keadaan lalai. Tapi Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullahu ta'ala menegaskan kepada kita bahwa keadaan kita yang berzikir dalam keadaan lalai adalah lebih baik dibandingkan dengan orang yang melakukan maksiat sudah tentu berada dalam keadaan lalai. Antara orang yang berzikir dalam keadaan hati dia tak fokus dengan apa yang dia baca, dengan orang yang melakukan dosa dan maksiat, sudah tentu orang yang menyebut nama Allah, orang yang membaca Al-Quran, orang yang berdoa, keadaan dia dipandang oleh para malaikat yang akan menjadi saksi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, keadaannya sudah tentu lebih baik dibandingkan dengan
orang yang dengan sengaja melakukan kederhakaan kepada Allah. Dari nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullahu ta'ala, kita tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mempelbagaikan kepada kita banyak bentuk ibadah, banyak bentuk ketaatan, agar kita tak bosan dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Jika setiap hari yang kita baca adalah subhanallah, mungkin kita akan bosan, tapi ada cara lain untuk beribadah. Ada sedekah, ada menuntut ilmu, ada membantu orang lain, ada berpuasa, ada membaca Al-Quran. Allah perbagaikan bentuk ketaatan sebab Allah tahu sifat kita adalah manusia yang mudah untuk bosan. Banyak nasihat yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullahu ta'ala membuka hati kita untuk menegaskan kepada diri kita bahwa satu-satunya jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan melalui jalan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan yang telah dilalui oleh para sahabat dahulu, jalan yang telah dilalui oleh para ulama terdahulu. Jalan tersebut tidak akan membawa kita kepada kesesatan. Jalan itulah yang akan membawa kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 3 hikmah terakhir yang kita akan baca dalam majlis ilmu kita di malam hari ini mengajarkan kepada kita untuk menggunakan akal fikiran kita, untuk menggunakan otak kita, untuk menggunakan hati kita, agar boleh kita gunakan pada perkara yang membawa kepada tujuan utama kita, yaitu mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mula akan masuk kepada hikmah yang pertama, yaitu hikmah yang ke-257. Tajuknya adalah berfikir adalah perjalanan hati. Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullahu ta'ala pada hikmah yang ke-257 ini, beliau mengatakan, Al-fikratu sayrul qalbi fi mayadinil aghyar. Al-fikrah, berfikir. Sayrul qalbi adalah perjalanan hati. Fi mayadinil aghyar, di alam ciptaannya. Perkataan al-aghyar maksudnya adalah segala sesuatu selain Allah. Dan segala sesuatu selain Allah adalah makhluk yang Allah cipta. Dan maksud dari berfikir adalah perjalanan hati kita, perjalanan minda kita, perjalanan akal fikiran kita pada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Kerana mustahil kita sebagai seorang hamba, mustahil kita sebagai seorang manusia boleh berfikir tentang Allah. Berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala memadai untuk kita tunduk kepada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan kepada kita di dalam Al-Quran. Apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian disusun, dipermudah, diperincikan oleh para ulama kita, sudah memadai bagi kita untuk berfikir tentang Allah. Adapun yang diperintahkan kepada kita adalah untuk bertafakur pada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Berfikir adalah ibadah mulia yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Kita ada al-fikr atau al-fikrah, ada tafakkur. 2 perkataan yang berasal dari akar perkataan yang sama. Yang pertama terkadang diterjemahkan dengan maksud berfikir. Yang kedua diterjemahkan dengan maksud bertafakkur. Hakikatnya, berfikir adalah sesuatu yang dilakukan untuk tempoh masa yang ringkas. Sedangkan bertafakkur adalah satu proses yang berkepanjangan. Kita boleh duduk dan berfikir tentang satu perkara hanya memerlukan beberapa saat, hanya memerlukan beberapa menit. Tapi untuk kita bertafakkur, kita perlu mengumpulkan maklumat. Kita perlu mengolah data-data yang sampai kepada kita. Kita perlu membuat kajian. Kita perlu memberikan penilaian. Kita perlu mengkaji berulang-ulang kali. Itulah yang dinamakan dengan tafakkur. Artinya,
Berfikir boleh jadi sesuatu yang sederhana, sedangkan bertafakur adalah sesuatu yang lebih kompleks lagi, sesuatu yang lebih memerlukan kesedaran kita, keseriusan kita untuk mengkaji sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk memikirkannya. Allah Subhanahu wa taala memuji hamba yang menggunakan akal fikiran untuk menerungi, untuk mengambil pengajaran dari ciptaannya, dari kejadian alam semesta ini. Kita kena tahu bahwa ruang berfikir manusia sangat luas. Namun, ada dua perkara yang mesti kita perhatikan. Ada dua perkara yang perlu kita jaga dalam kita berfikir, dalam kita bertafakur. Yang pertama adalah, apa tujuan kita berfikir? Kenapa kita berfikir? Dan yang kedua adalah, objek pemikiran kita membawa kita kepada hasil yang bermanfaat. Yang pertama, kenapa kita mesti berfikir? Kenapa kita berfikir? Dan yang kedua adalah, fikiran yang kita kaji tersebut, sesuatu yang kita bertafakur padanya tersebut, membawa kepada sesuatu yang memberikan kebaikan kepada kita. Dan untuk kita memahami perkara ini, selepas kita mengetahui bahwa tafakur, berfikir adalah perkara yang Allah banyak perintahkan kepada kita di dalam Al-Quran, perkara yang banyak Allah puji di dalam Al-Quran. Jika kita tahu berfikir adalah perkara yang Allah suruh, perkara yang Allah perintahkan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka matlamatnya, tujuan dari kita berfikir adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berfikir dalam agama maksudnya adalah memikirkan sesuatu, tujuan utamanya adalah agar kita mendekatkan diri kepada Allah. Sebab berfikir dalam agama adalah satu ibadah. Maka tafakur menjadi jalan untuk menzahirkan, untuk merealisasikan penghambaan dan meningkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat kita perlu berfikir. Dalam membaca Al-Quran kita perlu berfikir. Dalam mempelajari ilmu agama kita perlu berfikir. Dan kita dah tahu tujuan kita berfikir adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara contoh-contoh yang kita boleh fahami apa maksud dari berfikir dan bagaimana kesan tersebut pada amal perbuatan kita, kebaikan yang kita dapatkan. Bentuk yang pertama adalah berfikir tentang makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, memperhatikan tentang langit, bumi, bintang, batu, pokok, bunga, kucing sekalipun, semua makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, keindahan yang ada padanya, ciptaan yang begitu indah, ciptaan yang begitu terperinci, semua jika kita fikirkan, ia akan menumbuhkan rasa kagum, keimanan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berfikir pada apa yang Allah ciptakan. Yang kedua, berfikir tentang hakikat dunia yang sementara. Hakikat dunia yang fana. Kita tidak menyaksikan. Sehingga sekarang manusia yang hidup berkekalan, orang yang kita rasa sangat berjaya, ada tempo masa yang Allah Subhanahu wa taala akhiri kehidupannya. Orang yang sangat kita cintai, orang yang sangat kita hormati, orang yang sangat kita muliakan, Allah Subhanahu wa taala telah lebih dahulu panggil mereka. Artinya, segala apa yang kita jumpai di dunia ini sifatnya sementara, perkara-perkara yang Allah ujikan kita. Dulu Allah uji kita dengan kesenangan, kita sadar ia adalah perkara yang sementara. Dulu kita pun pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesusahan. Tapi kita tahu itu juga adalah perkara yang sementara. Maka segala apa yang ada di dunia bersifat sementara. Jika kita fikirkan perkara itu, maka kesan baiknya adalah
akan menjauhkan kita daripada mengejar dunia dan berlebih-lebihan pada perkara dunia. Ada orang yang kehidupannya adalah mengumpulkan dunia, tapi tak sempat menikmati semua harta yang dia kumpulkan. Allah dah uji dia dengan banyak ujian, Allah dah akhiri kehidupan dia di dunia. Sehingga kita sedar, dengan berfikir seperti itu, kita tidak akan mengejar dunia dan mengumpulkan dunia secara berlebihan. Bertafakur tentang akhirat, tentang syurga, tentang neraka, tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang-orang yang melakukan amal kebaikan, tentang janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang membina masjid, janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menuntut ilmu, janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memberikan bantuan dan kemudahan kepada orang lain, janji Allah kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Jika kita berfikir tentang perkara-perkara akhirat tersebut, tentu akan menambah semangat kita untuk beramal. Itu maksud berfikir. Itu maksud kita bertafakur. Contoh yang lain dalam bentuk berfikir, dalam bentuk tafakur adalah bertafakur tentang azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan ke atas orang-orang yang melakukan dosa. Orang-orang yang melakukan perbuatan zalim. Orang-orang yang menganiaya orang lain. Orang-orang yang memaki, orang-orang yang menyesatkan, orang-orang yang menjerumuskan manusia pada dosa. Jika kita tahu, jika kita memikirkan besarnya azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka, sudah tentu kita akan jauhkan diri kita daripada perbuatan dosa dan maksiat. Jika kita berfikir pada banyaknya kurnia nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, banyaknya harta yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada kita, banyaknya kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, jika kita berfikir pada perkara itu, sudah tentu ia akan menambah kesyukuran, ketaatan, dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam surah Ar-Rahman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat yang mana satu dari Tuhanmu yang kamu berdua, wahai manusia dan jin, dustakan. Golongan jin telah menjawab soalan ini ketika dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, tidak satu pun Tuhan, tidak satu pun nikmatmu wahai Tuhan kami yang kami dustakan. Bagimu segala puji. Itulah yang patut kita ucapkan setiap hari. Ya Allah, tidak satu pun nikmat yang Engkau kurniakan kepadaku. Tidak satu pun nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada ahli keluargaku yang aku dustakan, yang kami dustakan. Maka bagimu ya Allah segala puji. Kita masuk kepada hikmah yang kedua, hikmah yang ke-258. Berfikir adalah penerang bagi hati kita. Jika kita tidak menggunakan akal fikiran yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan, kita telah mensia-siakan sesuatu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat yang Allah tidak berikan kepada banyak makhluk-makhluk yang lain. Apa bezanya kita dengan kucing, ayam, kambing, jika kita tidak menggunakan nikmat berfikir yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Jika kita berfikir bahwa fikiran ini hanya kita gunakan untuk perkara dunia, maka burung pun boleh memikirkan untuk membina rumah baginya sendiri. Lebah pun pandai untuk membuat rumahnya. Artinya kita berfikir bukan setakat perkara dunia. Di sini Imam Ibn Athaillah Sekandari rahimahullahu taala pada hikmah yang ke-258 ini beliau mengatakan, al-fikratu sirajul qalbi fa iza dhahabat fala idha'atalah. Berfikir adalah pelita bagi hati. Siraj, pelita, penerang bagi hati.
Fa idza dhahabat, jika ia tiada, jika fikiran tiada, fala idha'atalah, maka tiada cahaya bagi hati kita. Ilmu Allah Subhanahu wa taala dah berikan kepada kita, maklumat dah banyak kita dapatkan, tapi jika kita tak berfikir, tak ada cahaya yang menerangi hati kita. Jika tuan-tuan dan puan-puan bertanya, apa benda yang saya perlu fikirkan? Tadi dah kita sebutkan contoh-contoh perkara yang kita perlu sentiasa fikirkan. Fikirkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa benda yang ada di dunia ini? Semua ciptaan Allah. Kita boleh berfikir tentangnya untuk membuktikan, untuk menambah keyakinan tentang keagungan dan kebesaran Allah. Berfikir tentang dunia yang fana untuk membuat kita tidak tamak akan dunia. Berfikir tentang balasan-balasan kebaikan di syurga agar kita semangat untuk melakukan amal kebaikan. Berfikir tentang neraka agar kita jauh dari dosa. Berfikir tentang banyaknya nikmat yang Allah kurniakan kepada kita agar kita boleh bersyukur dan menambah amal kebaikan kita kepada Allah. Dan banyak lagi perkara-perkara lain yang baik yang membawa kepada kebaikan yang kita perlu berfikir tentangnya. Berfikir adalah usaha menggunakan hati dan akal fikiran kita berdasarkan kepada ilmu. Untuk kita boleh berfikir dengan betul, sudah tentu mesti ada ilmu. Tanpa ilmu, apa benda yang boleh kita fikirkan? Untuk kita boleh berfikir, mesti menggunakan hati dan akal berdasarkan kepada ilmu. Maka untuk berfikir, kita semua perlu belajar, dan semua majlis ilmu yang kita hadir adalah usaha kita untuk mengambil ilmu, usaha kita untuk menimba ilmu, usaha kita untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan ilmu, kerana itulah jalan untuk kita boleh berfikir. Dan untuk kita mendapatkan ilmu, kita perlu belajar. Dan untuk kita mendapatkan ilmu, kita perlu belajar. Dan untuk kita belajar, di antara jalan yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan sejak awal ayat yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pencipta. Maka saya sengaja tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam majlis-majlis ilmu kita, saya tidak hanya akan berbicara kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk kita bersama-sama merealisasikan ayat Iqra, maka saya akan sentiasa kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan maklumat yang tuan-tuan dan puan-puan boleh membacanya. Sebab itu bahagian dari pengamalan kita terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Iqra, bacalah. Membaca jalan untuk kita belajar. Belajar jalan untuk kita mendapatkan ilmu. Ilmu asas untuk kita berfikir dan bertafakur. Jika kita tidak belajar, jika kita tidak ada ilmu, atau kita dah ada ilmu dan dapat ilmu, tapi kita tidak mahu berfikir. Hati kita tidak gunakan untuk berfikir. Hati yang tidak digunakan untuk berfikir akan jadi gelap. Hati yang tidak digunakan untuk berfikir akan jadi lalai, jauh daripada cahaya ilmu dan iman. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyatakan mereka yang tidak menggunakan akal fikirannya, boleh jadi keadaan mereka lebih rendah kedudukannya daripada binatang ternak. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Dan sungguh telah kami jadikan bagi neraka jahanam banyak dari golongan jin dan manusia. Allah dah sediakan bagi neraka ramai, banyak dari golongan jin dan manusia. Mereka yang seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan untuk neraka, untuk jahanam? Allah mengatakan, lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka ada hati, tapi mereka
tidak memahami. Mereka ada hati, tapi mereka tidak memahami ayat-ayat Allah, tidak memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah, tidak mempelajari Al-Quran, tidak mempelajari petunjuk Nabi SAW, tidak mempelajari kisah-kisah umat Nabi terdahulu, kisah-kisah sahabat Nabi SAW, untuk mengambil pengajaran, untuk mengambil kefahaman dari apa yang mereka ajarkan. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata tapi tidak mahu melihat dengannya, tidak mahu menggunakan mata untuk melihat besarnya keagungan Allah, untuk melihat indahnya ciptaan Allah. Walahum adhanul la yasma'una biha. Mereka ada telinga, tapi mereka tidak gunakan untuk mendengar nasihat, mendengar ilmu, mendengar bacaan Al-Quran, mendengar teguran dari orang lain, selalu maju, selalu marah jika orang tegur tentang perbuatan yang kita lakukan. Ulaika kal an'ami bal hum adhal. Mereka yang tidak menggunakan akal fikirannya. Mereka yang tidak menggunakan mata untuk melihat perkara-perkara yang baik. Mereka yang tidak menggunakan telinga untuk mendengar ilmu dan nasihat. Mereka yang tidak menggunakan telinga untuk mendengarkan kebaikan. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Bal hum adhal. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jika kita tak gunakan akal fikiran yang Allah Subhanahu wa taala dah berikan kepada kita, akal fikiran yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, bermaksud kita telah mensia-siakan perkara yang paling bernilai yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada manusia. Kurnia besar yang menjadi kemuliaan bagi manusia. Yang dengan kurniaan ini manusia mampu melihat dan merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala hanya dengan akal fikiran, yang berasaskan kepada ilmu. Hanya dengan akal fikiran yang berasaskan kepada ilmu yang dibina dengan belajar yang berpandukan kepada Iqra, kita boleh mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh melihat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada kata-kata hikmah terakhir yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ada dua jenis berfikir. Ada orang yang perlu meniti jalan yang jauh untuk sampai kepada hakikat keimanan yang betul, untuk sampai kepada hakikat penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama terdahulu, mereka pergi bermusafir dari tempat-tempat yang sangat jauh, yang jika kita bayangkan dalam keadaan kita sekarang, kita tak ada kemampuan untuk buat seperti itu. Belajar dari Mekah, pergi ke Yaman, pergi ke Mesir, pergi ke Parsi, pergi ke Irak, pergi ke Andalus, pergi ke Maghribi, pergi ke Mesir, balik lagi ke Mekah, pergi lagi ke Yaman untuk mencari hadis Nabi SAW, untuk menimba ilmu, untuk mengambil warisan dari Rasulullah SAW. Mereka perlukan jalan yang sangat jauh untuk mereka mendapatkan ilmu dan kefahaman yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi boleh jadi ada sebagian orang yang lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada mereka. Allah mudahkan jalan mereka untuk menuntut ilmu. Al-Imam Malik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lahir pada masa di mana Madinah dipenuhi oleh para ulama, sehingga dalam riwayat kehidupan Al-Imam Malik, beliau tidak perlu pergi ke mana-mana tempat untuk menuntut ilmu.
Dia hanya perlu mengetuk pintu jirannya, ulama besar. Dia hanya perlu menunggu di depan pintu guru dia untuk belajar ilmu. Maknanya Imam Malik tidak perlu dia bermusafir ke tempat-tempat lain untuk mendapatkan ilmu yang luas yang diwariskan dari Nabi SAW dan para sahabat. Sehingga kita akan mudah untuk memahami ada dua keadaan orang yang berfikir. Ada orang yang berfikir dengan pemikiran yang perlu masa yang sangat lama, tapi ada orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana satu, tuan-tuan dan puan-puan? Adakah kita masuk dalam golongan orang-orang yang bermujahadah, bertahun-tahun menuntut ilmu, pergi ke sana, pergi ke sini, belajar itu, belajar ini, tapi tetap kita merasa ini tak lagi paham, itu tak lagi faham? Allah Subhanahu wa taala telah berikan kemuliaan kepada tuan-tuan dan puan-puan istiqamah dalam menuntut ilmu. Tapi kita saksikan ada sebagian orang yang lain, kawan kita mungkin, saudara mara kita mungkin, sebahagian dari jiran kita mungkin, guru kita mungkin, hanya belajar untuk tempoh masa yang singkat, tapi kefahaman yang Allah berikan kepada dia luas, dan amal ibadah yang dia lakukan berasaskan kepada ilmu yang telah dia pelajari pun mantap. Artinya, kita tak saksikan dia belajar di tempat-tempat yang jauh, tapi ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Tapi kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, bacaan Al-Qur'annya, ibadahnya, sedekahnya, meskipun jika dikira sedikit tempoh masa dia untuk menuntut ilmu, hanya 5 tahun. Orang-orang dahulu 10, 20, 30, 40, 50 tahun menuntut ilmu. Dia hanya 5 tahun, 4 tahun, 5 bulan, 2 bulan untuk menuntut ilmu, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu keikhlasan yang ada di dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepadanya kemantapan iman dan ibadah untuk mendekatkan diri kepadanya. Di sini Al-Imam Ibn Athaillah Sekandari rahimahullah ta'ala mengatakan, Al-fikratu fikratan. Ada 2 jenis orang-orang yang berfikir. Fikratu tasdiqin wa iman. Berfikir dalam pembenaran dan keimanan. Wa fikratu syuhudin wa ayan. Ataupun wa'yan, dan berfikir dalam penyaksian dan penglihatan. Fal'ula li'arbabil i'tibar. Yang pertama adalah untuk orang-orang yang mengambil i'tibar. Wathaniyah li'arbabil syuhudi wal istibsar. Dan yang kedua adalah untuk golongan yang menyaksikan dan melihat. Ada 2 golongan orang-orang yang berfikir. Ada yang berfikir panjang, jauh masa, lama tempoh masa untuk berfikir, mendapatkan cahaya kebenaran dan keimanan, panjang perjalanan. Dan ada orang yang berfikir, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, sehingga dengan jalan ringkas yang telah dia lakukan, Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya penyaksian. Maknanya dia menyaksikan tentang hakikat dunia yang sementara, menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan menzahirkan penghambaan diri yang betul kepada Allah. Perjalanan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dah tentu ia adalah perjalanan yang panjang dan penuh dengan ujian. Ia memerlukan tekad yang kuat, semangat yang mantap, serta bekalan yang tidak boleh putus. Ilmu adalah bekalan, kesabaran adalah bekalan, dan yang mesti perjalanan ini tak boleh ditangguh dan mesti segera dimulaikan. Sehingga perjalanan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tak boleh dikaitkan dengan azam tahun baru. Perjalanan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tak boleh dikaitkan dengan azam bulan Ramadan. Tak boleh. Saya akan mula mendekatkan diri kepada Allah
awal tahun 2026. Tak boleh mendekatkan diri kepada Allah sekarang. Nanti bulan Ramadan dah dekat. Mula Ramadan, saya akan dekatkan diri saya kepada Allah. Tak boleh. Perjalanan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perjalanan yang mesti segera kita lakukan. Kewajiban yang bersegera. Bersegeralah. Mulakan perjalanan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih keampunan Allah dan pintu syurganya. Allah berfirman, "Fafirru ilallah." Maka berlarilah kamu menuju Allah. Allah di dalam Al-Quran menggunakan perkataan firru yang bermaksud berlarilah. Perkataan ini biasanya di dalam bahasa Arab digunakan untuk maksud orang yang melarikan diri dari sesuatu yang menakutkan. Jika kita tahu di belakang kita ada singa, maka kita akan berlari sekuat tenaga. Itulah perkataan yang Allah Subhanahu wa taala gunakan di dalam ayat ini untuk menggambarkan keadaan yang perlunya kita untuk segera melakukan perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Segera bertaubat, segera beristighfar, segera tunaikan zakat, segera lakukan kebaikan yang sudah tuan-tuan dan puan-puan niatkan. Jangan dikaitkan dengan azam tahun baru. Jangan dikaitkan dengan azam bulan Ramadan. Jika bulan Ramadan datang, lakukanlah kebaikan. Tapi jangan kaitkan kebaikan dengan masa-masa tadi. Jangan kaitkan nanti lepas pergi haji saya akan buat benda-benda yang baik. Fafirru ilallah. Segera berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditunda. Jangan tunda sehingga masa yang akan datang. Gunakanlah akal yang Allah Subhanahu wa taala dah kurniakan kepada kita untuk mengambil pengajaran dari semua ilmu yang telah kita terima. Jadikan ilmu sebagai jalan untuk menguatkan keimanan. Jadikan ilmu sebagai jalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah bukan hanya dengan emosi, bukan hanya dengan kesedihan, tapi ia mesti berasaskan kepada ilmu. Dekatkanlah diri kita kepada Allah melalui taubat, melalui amal-amal ketaatan dan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Beruntunglah mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan kemudahan. Ini yang tadi kita kupas. Kita katakan bahwa ada sebagian dari orang yang usaha mereka nampak sedikit, tapi Allah melihat keikhlasan hati. Semoga kita masuk dalam golongan-golongan yang seperti ini. Kita tahu usaha kita sedikit, tak banyak. Beza dengan perjuangan Imam Ahmad dahulu dalam menuntut ilmu. Berbeza dengan perjalanan Al-Imam Al-Bukhari ketika menuntut ilmu. Berbeza dengan perjalanan Al-Imam Asy-Syafi'i dalam menuntut ilmu. Perjalanan kita dalam menuntut ilmu terkadang hanya melalui keadaan seperti ini. Tapi semoga kita masuk dalam golongan ini. Orang-orang yang dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat keikhlasan hati, Allah membuka mata kita terhadap hakikat dunia. Hakikat dunia yang sementara, hakikat dunia yang akan sentiasa bertukar, hakikat dunia yang hakikatnya bukan milik kita, hakikat dunia yang hakikatnya kita akan tinggalkan, serta Allah berikan kepada kita taufik untuk memahami arti penghambaan diri kepadanya. Kita bukan bekerja kepada Allah. Kita adalah hamba kepada Allah. Hamba menjadi hamba sepenuh masa. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan kita tutup kata-kata hikmah, kita tutup kitab ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Allah memilih siapa yang Dia kehendaki. Semoga Allah memilih kita sebagai orang-orang yang Allah kehendaki.
Dan Allah memberi hidayah petunjuk kepada siapa yang kembali kepadanya. Jika kita rasa kita belum layak untuk menjadi orang yang Allah kehendaki, maka pilihlah untuk menjadi orang yang kembali kepadanya. Bertaubatlah kepada Allah, mintalah keampunannya, ketuklah pintu taubatnya, berbuat baiklah kepada manusia, kerana kita adalah sama hamba kepada Allah. Bukalah hati kita untuk menimba ilmu, sebab itu jalan satu-satunya untuk kita boleh bertafakur. Ada hikmah terbesar ketika Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari memilih untuk menutup kata-kata hikmah yang beliau susun dengan berfikir, agar kita bukan saja mendengar, agar kita bukan saja menelan bulat-bulat semua maklumat yang sampai kepada kita, agar kita menggunakan akal pikiran kita yang Allah telah kurniakan kepada kita untuk kita membuat penilaian mana yang betul, mana yang salah, mana yang patut untuk kita ikuti, mana yang perlu kita jauhi, mana yang memberikan ketenangan kepada hati, mana yang sentiasa meragukan, mana yang memberikan kedamaian, mana yang membawa kepada permusuhan. Dari apa yang tadi kita kupas, dari apa yang tadi kita pelajari, ada 3 pengajaran utama. Pengajaran yang pertama adalah berfikir dan bertafakur adalah ibadah mulia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat Al-Quran. Yang kedua, untuk kita berfikir, kita mesti ada ilmu. Untuk mendapatkan ilmu, satu-satunya jalan adalah dengan menuntut ilmu. Dengan belajar. Salah satu jalan yang paling utama untuk belajar adalah dengan membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Dan yang terakhir, Allah mesti memberikan petunjuk kepada orang yang meniti jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Wa yahdi ilaihi may yunib. Allah mesti memberikan petunjuk kepada orang yang mendekatkan diri kepadanya. Semoga kita masuk dalam golongan orang-orang yang sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 48 pertemuan kita telah lalui untuk kita bersama-sama mengupas kitab Mutiara Hikam. Kitab ini dulu semasa saya menjadi imam di Kota Damansara, kami mengkajinya dalam tempo masa 8 tahun, sebab setiap kali pertemuan hanya mengupas satu hikmah, dan Ramadan cuti, kemudian cuti sekolah pun cuti, sehingga panjang tempo masa kami untuk mengkhatamkan kitab Mutiara Hikam. Semoga ia menjadi satu tanda bagi kita bahwa kita masuk dalam golongan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, agar ilmu tersebut boleh menjadi bahan kita untuk berfikir dan bertafakur. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan-puan yang telah memberikan tajaan untuk majlis ilmu ini dan juga banyak majlis-majlis ilmu yang lain. Semoga apa yang diberikan oleh tuan-tuan dan puan-puan sentiasa mendapatkan balasan yang berlipat kali ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kita yakin dari apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sentiasa memberikan sokongan untuk semua majlis ilmu ini, dan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sentiasa istiqamah untuk hadir dalam majlis ilmu. Tak mesti hadir majlis ilmu ini, banyak guru-guru kita yang lain yang juga boleh memberikan banyak kebaikan yang lain. Dan marilah kita menadah kedua tangan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan pada ilmu yang Allah berikan kepada kita. Allah ampuni dosa dan kesilapan kita. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita agar sentiasa istiqamah di jalan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله يا رحمن يا رحيم
Ya Allah, berkatilah ilmu yang Kau ajarkan kepada kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berikanlah keberkatan kepada ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan kepada kami. Ya Allah, bantulah kami. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami. Ya Allah, berkatilah usaha kami. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami pelajari sebagai saksi di akhirat nanti bahwa kami mengisi masa kami untuk mendekatkan diri kepadamu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami pelajari sebagai kemudahan bagi kami untuk mendekatkan diri kepadamu. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami sebagai kemudahan bagi kami di akhirat nanti, sebagai cahaya yang menerangi hati kami, sebagai cahaya yang membimbing kami sehingga ke dalam surga. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ya Allah, ampunilah kesalahan kami. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, ampunilah kesilapan kami. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala kesusahan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, berkatilah umur kami. Ya Allah, berkatilah ahli keluarga kami. Ya Allah, berkatilah rizki yang Engkau limpahkan kepada kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan ini kita menutup, kita menghatamkan kajian kita, kitab Mutiara Hikam, dan saya halalkan semua ilmu yang telah saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jika tuan-tuan dan puan-puan jumpai apa-apa kesilapan dalam saya bertutur, saya mohon agar dibukakan pintu maaf dan agar menyampaikan kepada saya teguran dan peringatan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan karena peringatan akan sentiasa memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Dan sebagai penutup majelis, saya akan serahkan kembali majelis kepada pengurusi majelis jika ada apa-apa yang mahu disampaikan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Ibnu Adbari. Okey, kemanakan sesi akhir kita? Ada di antara tuan-tuan dan puan-puan yang ingin bertanya soalan kepada Ustaz secara direct? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Puan. Okey, saya mohon maaf saya mengambil masa sedikit Ustaz ya. Saya nak bertanya Ustaz lah kan. Ini saya sendirilah kan. Bagaimana ya sebenarnya kadang-kadang saya ni dalam ialah kita bekerja pada masa ada masa kita istiqamah. Ada masa kita teruskan juga bacaan surah-surah yang memang saya dah tetapkan, zikir dan segalanya. Tetapi ada masa saya nak istiqamah untuk yang lain tu macam agak tak konsisten tu Ustaz. So adakah saya sedang diuji ataupun adakah Allah tu masih beri peluang kepada saya untuk terus melakukan kebaikan? Okey, terima kasih Puan soalannya, dan ini perkara yang terjadi pada semua kita, perkara yang terjadi kepada semua orang yang beriman. Maka sering kita sebutkan di dalam majlis-majlis ilmu kita, agar kita boleh istiqamah dalam melakukan satu amalan, ada 4 nasihat yang sentiasa saya sampaikan. Yang pertama, pilihlah ataupun pastikan perkara yang kita mahu istiqamah untuk melakukannya adalah perkara yang betul, sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Artinya, amalan yang kita mahu untuk istiqamah adalah amalan yang betul, seperti baca Al-Quran, berzikir, selawat ke atas Nabi SAW, surah-surah dan ayat-ayat yang kita lazimi. Semua itu kita tahu berasal dari Al-Quran dan berasal dari petunjuk Nabi SAW. Kemudian yang kedua, untuk kita istiqamah dalam amalan, memang kita hanya perlu memilih amalan-amalan yang mudah untuk kita lazimi. Sebagian dari amalan-amalan yang lain, kita tidak dituntut untuk istiqamah melakukannya. Boleh sekali-sekala kita lakukan. Boleh kita lakukan berkali-kali, tapi untuk istiqamah memang susah. Artinya, ketika kita dah boleh istiqamah untuk melakukan amal tertentu, prinsipnya adalah apa yang Rasulullah SAW
sabdakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan adalah apa yang kita sentiasa lazimi meskipun ia sedikit. Maknanya selagi ada wirid ataupun amalan sunnah, amalan yang puan lazimi, meskipun ia sedikit, itu dah cukup untuk kita istiqamahkan. Adapun amalan yang lain, nak baca surah Al-Baqarah, nak setiap hari susah. Nak istiqamah baca surah Al-Baqarah susah. Tapi istiqamah membaca ayat kursi mudah. Maka istiqamalah baca ayat kursi. Surah Al-Baqarah sebulan sekali, 2 bulan sekali, setahun 2 kali kita khatam ke surah Al-Baqarah, yang lain kita baca setiap hari. Itu tanda bahwa ada amalan yang kita istiqamah. Kemudian yang ketiga, untuk kita istiqamah, hiduplah dengan orang lain. Hidup dengan orang lain maknanya kita kongsikan kepada ahli keluarga kita apa yang perkara kita istiqamah, agar mereka pun ikut istiqamah juga. Jika kita bersama-sama istiqamah melakukan sesuatu, maka lebih ringan untuk kita melakukannya. Jika kita silap, lupa, ada orang memberikan teguran kepada kita. Dan yang keempat, yang paling penting adalah sentiasa memohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 4 langkah kita untuk istiqamah. Yang pertama, pastikan amalan tepat sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. 2, pilih amalan yang mudah untuk kita istiqamah. 3, kongsikan dengan saudara mara ke, ahli keluarga ke, sahabat-sahabat ke, untuk kita istiqamah agar mereka bantu kita untuk istiqamah. Dan yang keempat adalah sentiasa memohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Puan Zariah. Ada soalan lagi daripada tuan-tuan dan puan-puan? Yalah. Okey, ada soalan daripada Puan Tisha. Okey. Ada soalan daripada Puan Tisha. Untuk mendapatkan pahala sunnah Ustaz, untuk sunnah usras, untuk mendapat pahala sunnah Nabi, kita harus niatkan terlebih dahulu mengikut sunnah ya Ustaz. Maksudnya kita mesti tahu sesuatu perbuatan itu adalah sunnah terlebih dahulu. Okey, betul. Untuk kita mendapatkan keutamaan sunnah, kita kena tahu bahawa perbuatan yang kita lakukan adalah betul sunnah Nabi SAW. Dan ketika kita melakukannya, tak perlu dalam hati kita sahaja aku melakukannya sebagai sunnah Nabi. Selepas kita tahu dengan pasti bahawa itu adalah sesuatu yang datang dari Nabi SAW, maka kita lakukannya kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh misalnya, tuan-tuan dan puan-puan tahu bahawa puasa hari Khamis misalnya ataupun puasa hari Isnin adalah di antara puasa yang disunahkan oleh Nabi SAW. Maka kita dah tahu amalan itu adalah bahagian dari sunnah Nabi SAW. Tapi ketika kita mahu berpuasa, kita niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bolehkah sekali ikhlas dengan Allah, sekali dengan cinta kepada Nabi? Boleh, sebab cinta pada Nabi adalah bahagian dari ketaatan kita kepada Allah. Bolehkah kita niat sekali ikhlas kepada Allah dan juga kerana mahu mengikuti Nabi? Boleh, sebab mengikuti Nabi SAW adalah bahagian dari perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Tapi yang paling utama, yang paling asas adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun sering mengupas maksud dari sunnah Nabi SAW adalah segala kebaikan yang bersumberkan datang dari Nabi SAW, sama ada Nabi melakukannya ataupun tidak. Sebab ada sunnah Nabi yang Nabi buat, ada sunnah yang Nabi tak buat, tapi tetap menjadi amalan sunnah. Contoh amalan sunnah yang datang dari Nabi tapi Nabi tak buat adalah puasa Daud. Puasa Daud, Nabi Muhammad SAW tidak amalkan. Tapi kita mengetahui keutamaan puasa Daud dari Nabi Muhammad SAW. Maka sesiapa di antara tuan-tuan dan puan-puan yang mengamalkan puasa Daud, berarti dia mengamalkan sunnah Nabi meskipun Nabi tak buat. Itu, dan ada banyak beberapa contoh yang lain, ibadah-ibadah yang Nabi tak buat, tapi kita tahu bahawa ia adalah sunnah Nabi kerana ia bersumberkan dari Rasulullah SAW.
dah mesti untuk kita mendapatkan nilai sunnah, kita belajar, kita mendapatkan ilmu dan maklumat bahawa benda tersebut betul berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, baik. Ada soalan lagi daripada tuan-tuan dan puan-puan? Nampaknya tak ada. Jika tuan-tuan dan puan-puan ada soalan nak diutarakan, boleh tanyakan di dalam grup Q&A bersama dengan Ustaz Ibnu Abdul Bari. Baiklah, sebelum saya akhiri sesi kita pada hari ini, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Ibnu Abdul Bari atas penyampaian Ustaz sepanjang sesi kelas ini dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menyertai kelas Mutiara Hikam siri keempat ini. Saya sebagai wakil admin mohon maaf atas salah silap yang saya lakukan sepanjang menguruskan kelas ini. Baiklah, sebelum kita akhiri sesi kita pada malam ini, boleh kita buka kamera tak? Kita ambil gambar ramai-ramai. Boleh? Sekejap ya. Alright. Okay, tuan-tuan dan puan-puan yang dah ready tu boleh on camera eh. Alright, dah ready ke semua? Okay. Alright. Puan Zaria dah ready ke tu? Okay. Puan Tisha dah, Alhamdulillah. Puan Zaria dah ready ke? Okay. Alright, kita tunggu seminit sekejap eh. Sekejap, saya tak jumpa butang on camera. Tak apalah puan. Proceed je lah. Saya tak jumpa lah puan. Tak apa. Okay, no worries. Okay. Alright, kita ambil gambar eh. Alright. Okay, ready semua? 1, 2, 3. Okay, lagi sekali. 1, 2, 3. Okay, Alhamdulillah. Alright, terima kasih semua. Ikram. Okay, Alhamdulillah. Kita tutup sesi kita pada malam ini dengan tasbih, kafarah dan surah Al-As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.